Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Berjumpa kita lagi dalam rancangan Apa Ada di Sebalik Nama. Saya Abdul Azim Haji Ibrahim. Dan saya Siti Ramizah binti Haji Muhammad Ali akan bersama dengan Auda dari awal hinggalah ke akhir rancangan ini nanti. Di minggu yang lalu, kami telah meneroka dan menjelajah Kampung Belimbing. Pada minggu ini pula, kami akan berkunjung ke kampung yang mempunyai legenda tercantik mengenai dengan Puteri Bunian. Kampung Kapok adalah sebuah kampung yang terletak di antara Bukit Tempayan Pisang dengan Laut Cina Selatan kira-kira 23 km dari Bandar Seri Begawan dan 4 km dari Pekan Muara yang mempunyai keluasan 487.67 hektar. Kampung Kapok sebuah kampung yang terbahagi kepada dua kawasan oleh jalan dari Bandar Seri Begawan ke Muara, iaitu kiri dan kanan dalam pentadbiran Mukim Serasa, yang mana jalan yang mula-mula dibuat oleh Kerajaan Brunei ketika itu bagi kemudahan penduduk Mukim ini untuk berulang-alik ke Bandar Seri Begawan, sama ada menjalankan tugas atau urusan-urusan persendirian. Pada masa ini, keramaian mencacah 5,000 lebih. Majoriti penduduk Kampung Kapok berbangsa Melayu dan beragama Islam. Berjumlah 4,000 lebih, iaitu penduduk tatap. Selebihnya itu adalah penduduk luar negeri, Malaysia, Filipina, Indonesia, Bangladesh, India yang ikut diam di Kampung Kapok. Secara keseluruhan, Kampung Kapok adalah sebuah kampung yang amat unik kerana sejarahnya. Kewujudannya amat menarik sekali. Begitu juga dengan kemudahan asas menunjukkan bahawa di kampung ini telah disediakan kemudahan yang sangat cukup dan menyenangkan penduduk kampung dan dapat digunakan oleh orang ramai dengan sebaiknya. Di bawah pentadbiran Ketua Kampung sekarang, kampung ini dibahagikan kepada 3 bahagian: Kapok Kanan, Kapok Kiri dan Meragang, Pengalayan dan Bukit Kebun. Pembahagian ini adalah bertujuan memudahkan pengendalian dalam pentadbiran Ketua Kampung merancang dan membuat aktiviti-aktiviti kampung. MPK ini memang lama sudah ditubuhkan selagi Pekan Daman dan Ketua Kampung Haji Maradi sudah ditubuhkan. Memang salah seorang hamba memang berjawatan dari awal dalam pengurusin yang mengkali lebih 10 tahun kali sudah. Majlis Perundingan Kampung Kapok mula bergiat aktif dalam tahun 2012 sebagai menyahut seruan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri ke arah mengembangkan dan mempergiatkan lagi penglibatan penduduk-penduduk kampung, terutama melalui satu kampung, satu produk, yakni 1K, 1P. Yang sebenarnya kami ada 3 perkhidmatan produk. Yang pertama pertanian, permakanan dan perkhidmatan homestay dan servis perkhidmatan. Permakanan kami mengeluarkan keripik pisang, agar-agar kering dan bermacam kuih-kuih Melayu asli yang ada di Kapukan. Dan kemudian pertanian kami ada ladang pisang dan ladang segalanan untuk menampung sedikit sebanyak keperluan kami. Ketiga, perkhidmatan, iaitu perkhidmatan servis kebudayaan dan kesenian. Kami ada mempunyai gulintangan, adrah, torseh dan tari menari. Memang kami ada di kampung kami. Dan kemudian kami ada Rayadiah Bukit Tempayan Pisang. Dalam memperkembangkan produk pelancongan Kampung Kapok,
Jabatan Kemajuan Pelancongan telah membawa agensi-agensi pelancongan ke kampung tersebut bagi memperkenalkan produk-produk mereka yang boleh diperkembangkan. Besar harapan supaya kampung ini jangan mundur ke belakang, biar akan maju. InsyaAllah akan dimajukan kalau dipanjangkan umur dan diberi hikmat lagi. InsyaAllah akan diungkayahkan seberapa boleh. Kampung Kapok juga mempunyai asal-usul sejarahnya yang sepatutnya generasi sekarang dan yang akan datang patut ketahui. Mengapa kampung ini diberi nama Kampung Kapok? Apa cerita asal Kampung Kapok ini? Asal-usul Kampung Kapok ini, kalau mengikut cerita orang tua-tua dari dulu, ianya berasal daripada sebuah pokok kapuk yang besar, di mana pokok kapuk itu dikelilingi oleh pokok-pokok kapuk yang kecil. Ianya amat berfaedah kepada masyarakat kampung. Pada dulunya, orang-orang yang akan menggunakan bahasa bantal, yaitu daripada lumut-lumut. Lumut-lumut tadi dihimpunkan dan diberikan, diuntal dan dibuatkan satu bantal. Di sinilah letaknya Kampung Kapuk, karena ada terjadi sebuah pokok kapuk yang besar mengeluarkan hasilnya yang begitu bagus untuk digunakan bantal. Ya, Auda penonton sekalian, sekarang barulah saya tahu asal mula Kampung Kapok ini. Memang betul. Jadi, jika tidak bertanya, memang tidak akan tahu tentang asal-usul di sebalik sejarah nama kampung. Jadi, perlulah kepada generasi sekarang dan yang akan datang untuk mengetahui tentang nama asal-usul kampung sendiri sebagai ristaan nanti. Tanpa membuang masa, mari kita teruskan aktiviti ketanik di Kampung Kapok ini dengan pendakian ke Bukit Tempayan Pisang. Jom. Betul? Jom. Taman Rekreasi Bukit Tempayan Pisang, Kampung Kapok ini terletak di Kampung Kapok Kanan, Mukim Serasa. Manakala Bukit Tempayan Pisang ini terletak di Kampung Serasa. Namun, ianya masih dapat dilalui melalui Jalan Kapok Kanan. Ketinggian bukit ini 722 meter dari paras laut. Dan Taman Rekreasi Bukit Tempayan Pisang, Kampung Kapok telah diresmikan pada 27 Januari 2013 atas tujuan untuk memenuhi cita rasa penduduk kampung yang memang suka mendaki bukit. Antara prasarana dan kemudahan-kemudahan yang dibina ialah laluan pejalan kaki dan laluan konkrit, kawasan letak kereta dan tandas awam. Hampir kesemua laluan di Bukit Tempayan Pisang di Kampung Kapok ini masih hutan hijau dan laluan yang dirantis tidak mengubah keadaan asal bukit ini. Kini, taman rekreasi tersebut telah menjadi platform pelancongan yang merupakan salah satu tarikan utama orang ramai dan juga para pelancong untuk mengunjungi Kampung Kapok. Sebelum membuat pendakian ke Bukit Tempayan Pisang, kami semua berkumpul di perkarangan rumah pemangku Ketua Kampung Pangeran Haji Ibrahim bin Pangeran Haji Timbang. Di sini, kami diberi taklimat dan penerangan apa yang boleh dan tidak boleh semasa berada di kawasan Bukit Tempayan Pisang. Cuaca pagi yang amat menyegarkan bagi perjalanan mendaki bukit. Kita bermula di kawasan permulaan masuk di tempat letak kereta. Manakala denai sejauh 700 meter dari tempat letak kereta digunakan sebagai jalan keluar.
Pendakian kami bermula jam 7.30 pagi dan juru pandu kami adalah Awang Hamdani bin Haji Tuah, anak jati Kampung Serasa. Antara keistimewaan yang ada di Bukit Tempayan Pisang ini bukan sahaja terletak kepada keindahan flora dan faunanya, tetapi cerita-cerita legenda yang terselip di sebaliknya. Ketika pengunjung berwiadah di Taman Rekreasi Bukit Tempayan Pisang ini, kita akan dibawa menyaksikan sendiri lokasi-lokasi sekitar bukit tersebut yang mempunyai cerita legendanya dipercayai benar-benar terjadi oleh masyarakat dahulu. Dalam perjalanan kami mendaki Bukit Tempayan Pisang ini, kami telah menemui sebuah lubang atau terowong yang pernah digunakan oleh penduduk Kampung Serasa dan Kapuk dulunya. Namun sekarang, terowong itu tidak lagi selamat untuk dimasuki lagi. Kami meneruskan pendakian kami hingga ke Gua Harimau. Gua ini sangat luas dan kami berkesempatan untuk meninjau ke dalamnya. Dulunya, pintu gua ini tinggi, namun sekarang ianya seperti sudah masuk ke perut bumi. Gua Harimau menceritakan kisah legenda perkahwinan di antara Awang Mawang dengan Dayang Mawar. Semasa balik 7 hari, barulah ia berjalan balik Kanka daripada Serasa menuju ke Kampung Kapuk. Dalam perjalanan itu, ia singgah sebentar di Gua Telaga Batu, di mana Dayang Mawar untuk memborong air kecil. Dan pada masa sama, Dayang Mawar mengarahkan suaminya untuk meneruskan perjalanan dan ia akan menyusul kemudian. Setelah beberapa minit ditunggu oleh Awang Mawang tidak ada paculnya, maka Awang Mawang berpatah balik. Setelah didapatinya di Telaga Batu, cuma ada cebisan kain, titikan darah dan juga tapak harimau. Maka beliau terus mengikuti perjalanan ini sehingga mendapati di mana di bawah kaki Bukit Tempayan Pisang ada sebuah gua dipenghuni oleh 2 ekor harimau, di mana istri beliau telah pun dilambung-lambungkan oleh 2 ekor harimau tadi. Maka Awang Mawang terus segera membunuh kedua-duanya. Setelah itu, kami meneruskan lagi pendakian kami hingga bertemu dengan Gua Radat. Gua ini adalah tempat Awang Radat bertapa setiap kali bulan purnama. Di sinilah yang dipanggil Gua Radat. Gua Radat adalah menceritakan karena seorang ilmuwan, dikatakan orang berilmu tinggi yang sentiasa bertapa di gua di Bukit Tempayan Pisang itu, yaitu Awang Radat. Awang Radat ini ia akan datang setiap bulan purnama dan akan menatap di sana lebih kurang 4 ke 5 hari, kadang-kadang sampai seminggu, baru ia balik ke Serasa. Karena ia berasal orang Serasa. Dan juga diceritakan bahawa dia ini besar kemungkinan beristrikan orang Bunian yang tinggal di sana. Tetapi kita tidak maklum sama ada ia adalah putri penghuni ataupun di sebaliknya. Menurut cerita Tuan Haji Marali yang diceritakan oleh ayah mentua beliau, bahawa di dalam gua ini dulunya sangat luas dan besar. Pintu guanya pula tinggi serta ada batu yang terbentuk seperti katil untuk berehat. Namun, sekarang semua itu sudah tiada lagi, mungkin kerana hakisan. Tetapi menurut cerita ayah mertua Tuan Haji Marali lagi, hanya orang tertentu sahaja yang dapat menembusi
pandangan di dalam gua ini. Dan hingga sekarang ia masih menjadi misteri lagi. Kami meneruskan pendakian kami lagi. Kurang lebih 200 meter jarak antara Gua Radat, kami sampai di atas Bukit Tempayan Pisang ini. Di sini ada tanda laluan di sebelah kiri menuju ke kawasan Serai Pimping yang terletak di Kampung Sabun Muara. Manakala sebelah kanan pula menuju puncak Bukit Tempayan Pisang. Ya, udah semua. Di belakang ini adalah laluan untuk menuju ke simpang ke Serai Pimping. Dan sekarang kami hendak menuju ke mana, Tuan? Tuan, sekarang kita akan menuju ke puncak Bukit Tempayan Pisang kira-kira dalam 700 meter dari sini. Okey, bah, silakan. Mari kita teruskan. Sebelum sampai ke puncak Bukit Tempayan Pisang, ada laluan dari Kampung Serasa di sebelah kiri. Dan berdekatan dengan simpang laluan, ada sebuah dinding batu yang diberi nama Batu Dinding Si Karim. Tempat ini adalah tempat Si Karim berehat. Si Karim ini adalah seorang bunian yang berkampung di kawasan sana. Cerita ini adalah cerita dari mulut ke mulut sahaja, sekadar cerita mitos. Selain itu juga, ada sepohon pokok kayu yang besar di tengah laluan menuju puncak bukit. Tiada siapa yang tahu usia pokok tersebut kerana ia sudah lama berada di sana. Aduh. Wah, Alhamdulillah, kami telah berjaya sampai ke puncak Bukit Tempayan Pisang yang mengambil masa selama 1 jam. ya betul. Walaupun cuaca panas, namun ia bukannya satu penghalang untuk kami mendaki sampai ke puncak ini. Ya betul tu Rami. Yang penting semangat juang kita yang pantang menyerah. Di Bukit Tani dipenghuni oleh 7 orang putri. Mereka ini setiap bulan purnama akan bermain-main dengan 7 biji kumada. Dilabung-labungkan, dipermainlah selama lebih kurang seminggu macam itu. Setiap malam. Setiap bulan purnama antara 13 sehingga ke 18 hari bulan itu memang ajuran akan sentiasa keluar. Terang meneranglah di puncak itu. Jadi oleh kerana terjadinya pergaduhan antara penghuni Bukit Tempayan Pisang dengan Gunung Kinabalu, di mana Gunung Kinabalu itu ia berkutakan Alu Lasung. Daripada Alu Lasung itu dan penghuni yang tinggal di Bukit Tempayan Pisang akan berkutakan batang pisang yang disimpan arah tempayan. Di dalam pergaduhan itu, putri-putri yang tinggal di Bukit Tempayan Pisang itu mendapat kekalahan yang teruk. Dari puncak bukit ini, ada didirikan pondok rehat untuk pendaki dan pencipta alam semula jadi. Kami dapat melihat keindahan senario Sungai Brunei dan kampung-kampung serta pulau-pulau yang ada di teluk Sungai Brunei. Pembinaan jambatan baru menuju ke daerah Temburong serta pembangunannya yang sedang berlangsung di Pulau Muara Besar. Puncak Bukit Tempayan Pisang ini dulunya dipercayai sebagai kubu pertahanan bagi melihat kedatangan pedagang-pedagang serta musuh-musuh yang datang ke negara Brunei. Setelah berehat dan mengambil gambar di atas puncak bukit ini, kami meneruskan perjalanan balik melalui laluan keluar di sebelah kiri. Laluan turun dari puncak Bukit Tempayan Pisang ini tidaklah begitu sukar. Sepanjang laluan ditumbuhi berbagai jenis pokok kayu hutan yang selalu digunakan
orang dulu untuk membuat tiang dan rangka rumah. Kira-kira 400 meter turun dari puncak bukit itu tadi, ada didirikan pondok rehat untuk melepaskan lelah. Kami sempat berehat dan menikmati suasana hutan yang mendamaikan. Setelah puas berehat, kami meneruskan perjalanan balik dengan menuruni tangga konkrit yang disediakan di laluan tersebut bagi kemudahan pengunjung. Di tangga laluan ini ada disediakan tali keselamatan bagi pengunjung mendaki, naik dan turun. Kira-kira jarak perjalanan turun 200 meter dari pondok rehat tadi. Kami bertemu dengan simpang laluan menuju ke kampung rancangan perumahan negara Serasa. Di simpang menuju kampung Kepala Pindah Serasa. Di sini jalannya untuk ke Kepala Pindah. Jalan kurang lebih dalam 2 km lebih. Kalau di sana ke Ini menuju keluar ke kampung Kapok Sembilan. Oh, ke Kapok. Bah, Dan kami terserempak dengan beberapa orang remaja yang sedang menjalankan aktiviti hiking mereka. Kamu ni berasal dari kampung mana? Kami dari Kampung dan Serasa. Oh, kamu semua ni? Semua. Oh, dalam seminggu berapa kali kamu naik ke atas ni? Dalam seminggu tu 3 kali lah satu. Oh, tapi kamu berempat sama-sama kah atau seorang kah, berdua kah? 4. Apa orang ah? Macam mana kamu tahu Bukit Tempayan Pisang ni? Betul daripada bapa kamu kah, nini kamu kah? Dari cerita-cerita dorang lah juga ibu bapa kami. Oh. Ini. Ya legenda-legenda dulu kamu tahu je tak? Ada lah aja Oh. cerita. Oh, okey. Kami meneruskan perjalanan balik kami dan menemui titian kayu yang dibina bagi kemudahan pengunjung dan pendaki. Walaupun cerita Bukit Tempayan Pisang ini seperti mitos atau cerita rakyat, namun dari apa yang telah kami alami semasa dalam pendakian tadi, ianya sangat menarik dan dari peninggalan gua-gua dan batu-batu yang ada di bukit ini mungkin boleh dijadikan kajian ilmiah bagi mahasiswa ataupun kelab arkeologi. Semua apa yang ada di Bukit Tempayan Pisang ini cukup berharga untuk dijadikan cerita warisan turun-temurun ke generasi yang akan datang. Sebelum kami mengakhiri kunjungan kami di Kampung Kapok, kami sempat menziarahi makam Awang Mawang yang terletak di Kampung Tanjung Kemuning. Kami juga berkesempatan mengunjungi kubur beliau Rasid. Menurut cerita warga Kampung Kapok, beliau Rasid ini adalah penduduk kampung yang mempunyai ilmu pertahanan diri yang tinggi, namun telah disalahgunakan sehinggakan beliau terpaksa dihukum bunuh kerana angkara jahatnya terhadap penduduk kampung sendiri. Dan kubur beliau Rasid ini ditempatkan jauh di dalam hutan belantara. Kunjungan kami berakhir di rumah Ketua Kampung Kapok di mana kami dapat menyaksikan ahli Biro Wanita Majlis Perundingan Kampung memproses pembuatan krepek pisang. Ya Auda, sekarang kita teruskan aktiviti kita bersama dengan MPK Kampung Kapok dalam proses pembuatan krepek pisang.
Dengan semangat bergotong royong yang diterapkan oleh penduduk kampung-kampung ini sangat membanggakan sekali. Ya, dengan demikian dapat mengekalkan keharmonian hidup bermasyarakat dan juga mengukuhkan ukhuwah silaturahim masyarakat kampung. Bukan sahaja di Majlis Kenduri Kendara, sikap bergotong royong di dalam menjaga dan memelihara alam sekitar perlu diterapkan pada diri setiap orang. Ya, dengan kesegaran udara kampung yang belum tercemar ini adalah menjadi tanggungjawab para pengunjung, para pendaki dan juga masyarakat kampung untuk menjaga dengan sebaik-baiknya. Hingga kita berjumpa lagi di keluaran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jumpa lagi.